Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang dan disusung oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya daripada Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Man aqarra biwaladihi tarfata ain falaysa lahu an yanfiyah. Barang siapa yang mengakui anaknya sekejap mata, maka dia tidak berhak mengingkarinya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup masyhur, yang mana beliau pernah menyebut, yang mana apa hak yang disebut oleh beliau ini sebenarnya adalah apa hak yang dia faham daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Apatah lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan supaya kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah Al-Khulafa'ur Rashidun, termasuklah Sayyidina Umar. Dalam athar ini, Sayyidina Umar menceritakan, Sayyidina Umar bagi tahu, sesiapa yang membuat iqrar, yang mengaku terhadap seseorang sebagai anaknya, walaupun hanya sekejap jadi mengaku, dia tidak boleh dah nak menafikan selepas daripada itu. Antara bab yang dibincang dalam kitab fiqh adalah bab iqrar, bab mengaku. Katakanlah seorang budak ni, budak ni majhulun nasab. Maksud majhulun nasab, tidak diketahui anak siapa. Memang budak ni tak tahu anak siapa, ayah dia siapa, tak tahu. Budak ni. Baik, tiba-tiba ada seorang lelaki yang muslim, yang thiqah, yang boleh dipercayai, mengaku bahawasanya budak ini adalah anak dia. Maka daripada segi hukum, budak tu disabitkan nasab kepada dia. Kemudian dia, kalau dia nak mengingkari balik, tak boleh dah. Itu maksud daripada hadis ini. Jadi hak yang melibatkan anak Adam, kita tak lewat main lah. Jadi sekali anak aku, sekali tak, itu tidak dibolehkan. Apabila seorang telah membuat iqrar, pengakuan bahawasanya budak hak yang tidak diketahui keturunan dia, anak siapa, tak tahu, maka sabit nasab budak tersebut kepada orang hak yang melakukan iqrar. Baik. Kemudian daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, ya Rasulullah, inna imra'ati waladat ghulaman aswad. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. Bahawa ada seorang lelaki berkata, ada seorang lelaki, dia kata mana?
wahai Rasulullah, sesungguhnya isteriku melahirkan bayi berkulit hitam. Beliau, baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada si penanya, apakah kamu mempunyai unta? Dia menjawab, ya. Baginda bertanya lagi, apakah warnanya? Maka lelaki itu bagi tahu kepada Rasulullah, dia menjawab, merah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah ada yang berwarna abu-abu, warna kelabu gitu, ada ke tak? Dia menjawab, ada. Baginda bertanya, daripada mana itu? Dia menjawab, mungkin asal nasabnya. Maksudnya adalah baka-baka dulu hak yang warna gitu, sampai ke ada keturunan dia hak yang warna gitu. Baik. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mungkin anakmu ni juga adalah daripada asal nenek moyangnya dulu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, sebelum daripada kita menceritakan apakah faedah-faedah yang kita dapat faham daripada hadis ini, kita nak cerita dulu maksud hadis ni. Ada seorang lelaki, bini dia beranak. Anak dia kulit gelap. Orang lelaki tu kulit cerah. Bini dia kulit cerah. Maka dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia khabar kepada Rasulullah, Rasulullah, bini hamba beranak anak kulit gelap. Dia tidak tuduh bini dia berzina lagi ni, tak. Sebab kalau dia kata, Rasulullah, anak ni bukan anak hamba, hak tu barulah tuduh isteri berzina. Rasulullah, ni bukan anak hamba ni, bini dia dengan siapa nak tahu ni. Tu baru tuduh berzina. Dia bukan tuduh ni. Sebab kalau tuduh berzina, sallallahu alaihi wal afiyah, maka ada hukum dia. Kalau dia tidak datangkan 4 orang saksi, maka dia akan dikenakan hukuman tuduh berzina, sebagaimana hak yang pernah kita cerita sebelum daripada ni. Untuk mengelak daripada hukuman tersebut, dia perlu melakukan proses li'an, hak yang kita bincang dah pada minggu lepas. Baik, dia cuma hanya khabar kepada Rasulullah. Hanya orang panggil dia bukan qadhaf, tetapi dia hanya buat kiasan sahaja. Jadi kalau kiasan qadhaf, tapi bukan qadhaf, bukan tuduh jelas-jelas, tapi hanya kiasan gitu saja, tak jelas, dia tidak lagi dilaksanakan hukum qadhaf kepadanya. Belum lagi dilaksanakan hukum qadhaf. Dalilnya hadis ni kita tengok lepas daripada ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjatuhkan hukum qadhaf kepadanya. Baik. Jadi apabila dia khabar lagu tu, maka Rasul faham dah. Faham benda. Jadi seolah-olah dia nak tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang anak tu mana. Hamba putih, bini hamba cerah kok, tubi anak gelap. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu dia adalah pengembala unta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi buat contoh kepada dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat perumpamaan untuk dia faham hukum yang berlaku kepada dia. Rasul kata, mu ada unta ke tak? Ada. Unta mu warna benda? Warna benda unta mu? Baka mu asal warna benda? Dia kata warna merah. Dah ada dah anak-anak dia boleh warna kelabu? Ada. Dah mari mana? Dia kata mungkin dulu tok nenek moyang dia dulu ada warna kelabu. Dak turun ke benda, tak turun ke pok tu, turun ke cucu, duk turun ke cici, gitulah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia, dan mungkin juga anak mung ni adalah ada tok nenek moyang mung hak yang gelak seorang dua. Tok nenek moyang ada, takkan ada seorang hak gelak seorang dua. Maka dia pun faham. Jadi dia puas hati dengan perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Dan Rasulullah banyak juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat perumpamaan kepada para sahabat dengan perkara yang sesuai, perkara hak yang memang benda hak yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memang terlibat dengan perkara tersebut. Dengan penggembala unta, Rasul contoh dengan unta.
Baik. Kadang-kadang ada orang yang Allah Ta'ala bagi kelebihan, dia buat pandai, buat bandingan, buat kiasan, buat perumpamaan, dia pandai. Ada orang tak pandai nak buat perumpamaan. Macam orang ngajar juga kan, orang ngajar ada orang yang Allah Ta'ala bagi pandai. Contoh, kalau kita buat contoh di tempat kita lah, di tempat kita di bumi Terengganu ni, antara kita tengok orang yang pandai buat contoh-contoh adalah Ustaz Azhar Idrus, hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu sebenarnya cara lagu tu, uslub lagu tu adalah uslub yang pernah diguna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ni, antara benda yang kita dapat faham dalam hadis ni adalah apabila seorang perempuan dia melahirkan anak, yang mana anak saat ni dak irah mak, dak irah pak, maka tetap anak itu nasab dia sabit kepada si ayah. Nasab anak tu tetap sabit kepada si ayah. Melainkan kalau si ayah saat itu melakukan proses li'an, sebagaimana yang kita cerita pada minggu lepas. Baik. Kemudian hadis berikutnya, wa huwa yu'ridu, hadis ini riwayat Imam Muslim, wa huwa yu'ridu bi an yanfiyahu wa qala fi akhirih wa lam yurakhis lahu fil intifa'i minhu. Dia mengucapkan itu untuk menyindir kerana ia ingin mengingkarinya, tapi dia tidak mengingkari anak secara jelas. Dia hanya buat kiasan untuk mengingkari anak tersebut. Di akhir hadis tersebut, perawi berkata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkannya untuk mengingkarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberi kelonggaran kepada dia untuk mengingkari anak tersebut sebagai anak dia, hanya semata-mata perbezaan yang terdapat pada warna kulit anak. Baik. Kemudian bab baru adalah bab yang berkait dengan iddah dan ihdad. Katanya daripada Al-Miswar bin Makhramah anna Subay'ah al-Aslamiyyah radhiyallahu anha nufisat ba'da wafati zawjiha bilayal, فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. Maksudnya bahawasanya Subay'ah al-Aslamiyah mengalami nifas beberapa malam setelah suaminya wafat. Lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya Subay'ah al-Aslamiyah mengalami nifas selepas beberapa malam suaminya wafat. Maksud mengalami nifas di sini adalah bersalin. Lepas daripada beberapa hari, beberapa malam suami dia meninggal dunia, dia bersalin. Cuma berapa malam, tu ada beberapa riwayat. Ada riwayat kata 10, ada riwayat kata 20, ada beberapa riwayat. Tanpa kita melihat kepada bilangan berapa malam hak yang berlaku setelah daripada suami dia mati. Cuma hak yang kita tengok pada hujung hadis ni, lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu meminta izin kepada beliau untuk menikah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Maka dia pun menikah. Pada asalnya, seorang perempuan apabila suaminya meninggal dunia, sama ada suami dia menyentuh dia atau belum lagi menyentuh dia, sama ada dia ni muda ataupun tua,
maka kewajipan kepada perempuan tersebut mesti kena beriddah selama 4 bulan 10 hari. Itu hukum asal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 'ashra." Mana-mana lelaki yang meninggal dunia, patu dia meninggal isteri, maka hendaklah isteri mereka menanti beriddah selama 4 bulan 10 hari. Perempuan apabila tok lelaki dia meninggal dunia, tak kira orang puang tu muda ke tua ke, pernah disentuh oleh suami dia ke tak apa, belum disentuh lagi, mesti kena beriddah selama 4 bulan 10 hari. Tak nak sentuh lagi pun, baru nikah. Lepas nikah saat ni tu nak pergilah ambil gambar di patah, buat kenangan. Ni kita buat contoh je, nasallallahu salamata wal afiyah. Tiba-tiba berlaku kemalangan, mati di tempat kejadian, si suami meninggal isteri, dah nak sentuh lagi ya. Baru gambar baru, sentuh batas semayang, waktu je baru ada. Baik, tetap dia kena beriddah selama 4 bulan 10 hari. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan begitu dalam Al-Quranul Karim. Melainkan perempuan yang sedang hamil, dia mengandung, tiba-tiba tu lelaki dia meninggal dunia, maka iddah dia bukan 4 bulan 10 hari, bahkan iddah dia adalah apabila dia bersalin. Kita ulang balik. Perempuan yang kematian suami, iddah dia pada asalnya 4 bulan 10 hari. Melainkan kalau dia mengandung. Kalau dia mengandung, iddah dia bukan 4 bulan 10 hari, bahkan iddah dia adalah apabila dia bersalin. Berdasarkan kepada hadis Subai'ah Al-Aslamiyah, yang mana lepas daripada dia kematian suami, dalam beberapa malam saja dia bersalin. Sebab masa tu lelaki dia meninggal dunia, dia mengandung, dia hamil. Maka dia datang berjumpa dengan Rasulullah, meminta izin daripada Rasul untuk berkahwin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan, mengizinkan dia berkahwin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah lafaz menyebut annaha wada'at ba'da wafati zawjiha bi 40 lailah, bahawa dia melahirkan 40 malam setelah kematian suaminya. Dan pandangan ini adalah pandangan majoriti ulama. Majoriti ulama termasuklah pandangan yang disepakati dalam 4 mazhab, bahawasanya apabila perempuan itu mengandung kemudian dia bersalin, maka perempuan yang mengandung apabila kematian suami kemudian dia bersalin, walaupun daripada tempoh kematian suami dengan bersalin hanya beberapa hari, habis iddah dia, boleh dah dia nak nikah lain. Cuma tidak bolehlah suami baru bersetubuh dengan dia selama mana dia berada dalam nifas. Nak nikah boleh, tapi nak bersetubuh tak boleh, biarlah suci daripada nifas terlebih dahulu. Katanya, qala az-Zuhri wa la ara ba'san an tazawwaja wa hiya fi damiha ghayra annahu la yaqrabuha zawjuha hatta tathur. Imam Az-Zuhri adalah seorang ulama besar. Dia termasuk dalam guru kepada Imam Malik, Imam Ibn Syihab Az-Zuhri. Dia termasuk dalam ulama besar. Ada orang tanya orang yang sezaman dengan dia, kenapa kau Az-Zuhri ni ilmu dia mengatasi orang-orang lain? Maka orang yang kenal dia kata ni, oh masa dia belajar tu tak sama dengan orang. Dia mari awal, hidup depan. Dia mari awal, lepas tu dia duduk depan. Lepas tu dia tidak malu bertanya, habis rumah-rumah penduduk asal dia pergi jumpa belaka, dengan orang tua ke, budak-budak ke,
Anak sahabat, cucu sahabat dia ditanya belaka. Orang puang ditanya, orang lelaki ditanya. Siapa ke orang puang muda, anak dara pun dia nak cuba tanya. Tapi oleh kerana ada halangan-halangan tertentu, jadi tersekat sikit. Sebab itulah dia mendapat ilmu yang luar biasa. Siapa? Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika dia menyebut hadis yang berkait dengan Subai'ah Al-Aslamiyah, dia pun datangkan perkataan seorang ulama besar yang mana Imam Ibn Shihab Az-Zuhri ini adalah guru kepada Imam Malik. Kata Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, menurutku, pandangan aku, tidak mengapa seorang wanita menikah sementara dia dalam masa darah nifasnya. Hanya saja suaminya tidak boleh mencampurinya sehingga dia suci. Dan pandangan ini adalah pandangan yang disepakati dalam 4 mazhab. Baik. Nah, cuma di sana ada satu pandangan yang mengatakan bahawasanya perempuan yang mengandung apabila kematian suami, maka dia kena beriddah di antara dua yang mana paling jauh. 4 bulan 10 hari dengan bersalin, mana lebih jauh antara dua ni? Ini pandangan yang kedua lah. Tapi ini bukan pandangan majoriti ulama. Bukan pandangan majoriti ulama. Mana yang paling jauh di antara dua iddah? Jadi kalaulah katakanlah 10 hari lagi, 10 hari lepas daripada suami dia beranak, suami dia beranak pula 10 hari lepas daripada suami dia meninggal dunia, dia pun bersalin, maka kena pakai iddah 4 bulan 10 hari. Kalau tok lelaki dia mati baru umur kandungan dia 2 bulan, jadi 7 bulan lagi baru bersalin, maka kena pakai iddah bersalin. Iddah dia mana yang lebih panjang di antara bersalin dengan 4 bulan 10 hari. Itu pandangan yang kedua. Tapi pandangan majoriti ulama, termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i, iddah dia apabila dia bersalin. Bersalin, habis dah iddah dia. Baik. Kemudian daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, umirat Bariratu an ta'tadda bi 3 hiyad. Barirah diperintahkan agar beriddah 3 kali haid. Aisyah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, sahabat Rasulullah. Perkataan ni tidak khabar pun Rasulullah khabar, Rasulullah suruh, tidak khabar. Hanya dikhabar diperintah kepada Barirah. Maka hadis ini nama dia hadis mauquf. Perkataan sahabat, dia perkataan sahabat, perbuatan sahabat dipanggil hadis mauquf. Ulama dalam mengkaji hadis dikaji, hadis ni perkataan Rasulullah ke perkataan sahabat. Ada kala perkataan sahabat diambil daripada perkataan Rasulullah, ada kala perkataan sahabat je. Sebab di lain kalau perkataan Rasulullah jelas dia adalah sandaran kepada hukum hakam, sandaran kepada akidah, sandaran kepada hukum hakam. Tapi kalaulah perkataan sahabat yang mungkin itu adalah ijtihad daripada sahabat, maka dia tidak boleh nak dijadikan sandaran hukum secara mutlak. Baik. Tetapi kalaulah dalam perkataan sahabat ada menyebut perkataan diperintah kepada kami, kami dilarang, maka pada zahirnya perkataan sahabat tapi pada hukum perkataan Rasulullah, kerana tidak ada yang memerintahkan kepada sahabat melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah kata lagu mana diperintahkan kepada Barirah agar beriddah sebanyak 3 kali haid. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan perawinya adalah perawi yang thiqah. Namun ada sedikit kecacatan pada hadis ini yang sehingga ada sebahagian daripada ulama menilai hadis ini sebagai hadis yang lemah, tapi masih lagi ada sebahagian yang lain menilai hadis ini adalah hadis yang boleh diterima. Siapakah Barirah?
Barirah sebenarnya adalah seorang perempuan di zaman Rasulullah yang pernah kita cerita sebelum daripada ni. Tapi lama dah lah. Dulu kita ada cerita tentang bab jual beli. Dalam bab jual beli kita ada cerita tentang Barirah. Yang mana Barirah ni adalah seorang hamba perempuan. Barirah adalah seorang hamba perempuan. Maka tuang dia telah melakukan akad kitabah. Maksudnya mung bayar sekian mu akan merdeka. Setahun mu kena bayar banyak ni, setahun mu bayar banyak ni. Itu dipanggil tuang dia telah akad kitabah terhadap dia. Dia mari jumpa dengan Rasulullah, dia mari jumpa dengan Aisyah. Dia minta Aisyah bantu dia untuk memerdekakan diri dia. Aisyah kata boleh. Tapi mu khabar kepada tuang mu bahawasanya walak mu boleh kat aku. Maksudnya walak, dalam walak ni kita cerita pula dalam bab faraid baru ni, dalam bab pusaka, hadis yang berkait dengan pusaka kita cerita kau. Walak ni gini walak. Apabila kita memiliki hamba, kita memerdekakan hamba, kita ini adalah bekas tuang hamba. Hamba itu adalah bekas hamba kita. Ada hubungan yang ditetapkan oleh syarak di antara kita dengan dia. Dan benda kelebihan dia, walak, hamba itu adalah bekas hamba kita. Andai kata dia bekerja, dia ada harta banyak, dia meninggal dunia, ahli waris dia tak ada seorang, kita di antara orang yang berhak menerima pusaka daripada dia. Sebab dia sebab walak. Kata Rasulullah, innamal wala'u liman a'taq, sesungguhnya walak itu bagi sesiapa yang memerdekakan hamba. Al wala'u luhmatun kaluhmatin nasab. Dalam hadis kata Rasulullah, walak ini adalah daging seperti dagingnya nasab, hubungan kekeluargaan. La yuba' wa la yuhab, tidak boleh dijual dan tidak boleh nak beri kepada orang lain walak itu. Saya memerdekakan hamba, maka walak kepada hamba tersebut adalah milik saya. Baik. Jadi maka Rasulullah pun khabar lepas tu Barirah khabar balik kepada Aisyah bahawasanya tuang dia tak ambuh walak, dia nak kepada dia, dia tak beri kepada orang lain. Maka Rasulullah, Aisyah pun khabar kepada Rasulullah. Maka Rasulullah suruh Aisyah beli Barirah, dan walak itu adalah milik kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi pendek kata, Barirah ini adalah seorang hamba perempuan yang telah dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Selepas daripada tu, dia orang yang sentiasa berkhidmat kepada Aisyah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa perkara yang ataupun ada beberapa kelebihan yang berlaku kepada Barirah selama dia berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selama dia berkhidmat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Kita nak cerita sikit lagi untuk kita faham hadis ini. Barirah masa dia menjadi hamba, dia berkahwin dengan seorang hamba kulit hitam. Nama hamba tersebut adalah Mughith. Jadi Barirah masa dia menjadi hamba, dia nikah dengan hamba. Tuang dia kahwinkan dia dengan seorang hamba lelaki yang lain untuk mendapatkan anak dia. Sebab hamba perempuan apabila dia berkahwin dengan lelaki yang lain, sama ada hamba ke orang merdeka, anak dia saat itu akan jadi hamba kepada tuang dia balik. Jadi boleh biak hamba dia. Jadi suami dia nama dia Mughith, ada anak dengan Mughith. Kemudian apabila Barirah merdeka, sedangkan suami dia masih lagi hamba, maka Barirah saat itu diberi pilihan oleh Rasulullah. Rasulullah khabar kepada Barirah, Barirah, ikutlah, awak nak tetap jadi isteri kepada suami awak Mughith, boleh. Dan kalau awak tak mahu meneruskan, tak mahu jadi isteri dia pun boleh juga. Sebab sekarang ni awak merdeka dah,
suami awak masih lagi hamba. Jadi Rasul bagi pilihan. Maka Barirah memilih untuk ta'ammuh bersama dengan suami dia. Dia ta'ammuh. Dia ta'ammuh. Dia memilih untuk fasakh nikah. Kerana dia telah merdeka. Suami dia nangis. Gila ke dia? Kalau cakap kita gitu, gila ke dia, nangis. Last kali mari jumpa dengan Rasulullah, merayu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya Barirah, molek juga kalau baik semula dengan tok lelaki mu ngak, dengan bekas tok lelaki mu ngak, kata Rasulullah kepada Barirah. Maka Barirah kata mana? Ya Rasulullah, ta'muruni? Rasulullah, adakah ni mu perintah kepada aku? Tengok dia tanya, adakah ni perintah daripadamu kepada aku? Kata Rasulullah, qal innama ana ashfa'. Aku ni bukan aku perintah, tapi aku ni menjadi orang tengah je. Sebab murid mari jumpa dengan aku, dia kita jadi orang tengah, tolong menyelesaikan permasalahan orang, ada pahala yang cukup besar. Maka kata Barirah, la hajata li fi, aku tidak memerlukan dia. Sampai dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau daripada Abdullah bin Abbas, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kepada Abbas, wahai Abbas, ala ta'jabu min hubbi Mughith Barirata wa min bughdi Barirata Mughithan? Mu tengok pelik ke tak? Mu tengok pelik ke tak? Mughith ni terlalu sayang kepada Barirah, dan Barirah terlalu tak suka kepada Mughith. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kepada dia, pak saudara dia Abbas. Baik. Jadi apabila Barirah memilih untuk fasakh perkahwinan dia dengan Mughith, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Barirah untuk beriddah. Iddah dia benda hak yang kita sebut sekali 3 kali haid. Baik. Kemudian hadis berikutnya daripada Asy-Sya'bi, daripada Fatimah binti Qais, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang ditolak dengan tolak 3, laisa laha sukna wala nafaqah, dia tidak mendapat hak tempat tinggal dan nafkah. Apabila seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, antara kewajipan lelaki terhadap perempuan tersebut adalah mesti kena bagi nafkah, mesti kena bagi pakaian, mesti kena bagi tempat tinggal. Tempat tinggal ni bukan bagi terus rumah, bukan ada wajib bagi terus rumah. Maksudnya ada tempat hak yang boleh dia tinggal, sama ada rumah kita sendiri ataupun rumah kita sewa, rumah kita pinjam, tak kira lah. Yang penting ada tempat yang boleh dia berteduh, isteri kita. Kemudian apabila berlaku perceraian, yang mana dalam hadis ini menceritakan bahawasanya Fatimah binti Qais dicerai oleh suami dia dengan talak 3 dah. Suami dia dikenali sebagai Abu Amr bin Hafs. Talak 3 dah. Baik. Lepas tu dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dia tidak memiliki ataupun tidak ada dia tidak berhak untuk mendapat tempat tinggal dan nafkah. Maksudnya apabila telah berlaku talak 3, maka tidak ada lagi kewajipan kepada bekas suami untuk memberi nafkah kepada bekas isteri walaupun masih lagi dalam iddah, dan tidak menjadi kewajipan kepada si suami untuk memberi tempat tinggal walaupun masih lagi dalam iddah. Okey, ambil cerita panjang sikit lah sebab hadis ni terlalu pendek untuk kita faham lebih jelas.
Fatimah binti Qais, suami dia adalah Abu Amr bin Hafs radhiyallahu taala anhuma, yang mana Abu Hafs telah mencerai dia sebanyak 3 cerai, tiga tolak dah. Kemudian suami dia tak ada lah di rumah masa tu. Cuma si suami ni masih lagi mengingat tanggungjawab dia, walaupun Fatimah binti Qais telah dicerai, tapi dia masih lagi berada dalam iddah. Maka si suami ni atau wakil atau sedikit bali sebagai makanan kepada Fatimah binti Qais. Maka apabila sampai orang mari atas rumah, Fatimah binti Qais tengok Allah bali je sikit je. Dia kata sikit, marah dia. Bahasa lakim dia gini atau sikit ingat Kalau kita gitulah. Jadi marah sebab sikit ingat atau tak cukup. Kemudian dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun khabar kepada Rasulullah. Pada asalnya suami dia ingat bahawa masih lagi ada kewajipan bagi nafkah kepada bekas isteri, walaupun telah dicerai selama mana dia berada dalam iddah. Maka Fatimah binti Qais mari jumpa dengan Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laki alaihi nafaqah." Tak ada lagi kewajipan nafkah daripada bekas suamimu kepadamu. Tak ada dah kewajipan nafkah. Baik. Begitu juga tidak ada lagi kewajipan memberi kediaman. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia beriddah di rumah Ummu Syarik. Jadi kena tubiklah daripada rumah bekas suami dia. Kena duduk di tempat lain dah lah, tak ada dah. Bahagian dia tak ada dah. Maka kemudian secara kebetulan Ummu Syarik ini adalah seorang perempuan yang ramah tetamu. Para sahabat pakat mari semua rumah dia. Orang suka mari rumah dia, mungkin dia suka buat makan. Jadi sahabat-sahabat lelaki pakat mari. Maka tak sesuai untuk perempuan yang berada dalam iddah duduk di satu rumah yang ramai orang lelaki datang ke rumah tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencadangkan kepada dia supaya beriddah di rumah Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Sebelum daripada dia pulang, Rasulullah khabar kepada dia, fa idza halalti fa'adhinini, kalau sekiranya mu kat gi habis dah iddah, mu khabar kepada aku sepatah. Maksud dia, kalau habis iddah kat gi, royaklah kamba. Ni dipanggil dia meminang bukan secara terang-terang. Hukum meminang perempuan ketika berada dalam iddah secara terang-terang, hukum dia adalah haram. Tapi kiasan tak ada masalah. Ni kiasan. Kata Fatimah binti Qais, selepas daripada hamba habis dah iddah, maka hamba pun pergi jumpa dengan Rasulullah. Hamba khabar kepada Rasulullah bahawasanya ada dah 2 orang lelaki yang telah masuk minang hamba, tapi hamba tak bagi jawapan lagi. Yang pertamanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang keduanya adalah Abu Jaham. 2 orang ni, bukan Abu Jahal, Abu Jaham. 2 orang ni masuk minang. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma Abu Jaham fakana la yad'u 'asahu 'an 'atiqih." Abu Jaham ni dia tidak meletakkan tukak dia rotang dia daripada bahu. Rotang daripada bahu apa? Kiasan daripada yang pertama, dia suka kata orang puang, suka rotang orang puang. Yang kedua, maksud yang kedua adalah rotang kayu letak atas bahu ni adalah orang yang suka mengembara. Orang dulu kan dia tak buku sang, tak kayu, gi mengembara. Jadi kalau nikah dengan orang yang kuat mengembara, nikah dengan tak nikah sama je. Tak ada rumah sama. Lepas tu kata Rasulullah, wa amma Muawiyah fasu'lukun la malalah. Adapun Muawiyah ni orang tak ada benda. Mu tak boleh nak hidup dengan dia.
Dia bukan semua orang puang dia benda dia sabar, dia tak boleh nak hidup dengan orang lelaki hak tak ada benda. Maka Rasulullah pun mencadangkan kepada Fatimah binti Qais untuk berkahwin dengan Usamah bin Zaid. Menikahlah dengan Usamah. Fatimah binti Qais pada peringkat awal tak ambuh kepada Usamah. Sebab dia, sebab Usamah ni gelap. Lepas tu Usamah ni adalah bekas hamba. Mak dia bekas hamba, ayah dia bekas hamba, tak ambuh, komang sangat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali suruh, nikahlah dengan Usamah, nikahlah dengan Usamah. Lepas daripada nikah, kata fanakahtu, aku pun nikahlah dengan Usamah sebab ini perintah daripada Rasulullah. Faja'alallahu fihi khaira, sehingga kan waghtabattu bih, Allah Ta'ala menjadikan pada Usamah bin Zaid ni banyak kebaikan. Siapa kepada aku terlalu jealous kerana banyak sangat kebaikan pada dia. Untung dia kata ikut hak yang Rasul khabar. Ni cerita berkait dengan hadis hak yang kita bincang tadi. Jadi kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.